Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa binti Muhammad Izzah bersama ahli kumpulan saya lain Najah binti Kamarul Arifin, Nusyairah Fahmi binti Roslan dan Nur Ismail Aisyah binti Ismail. Kami dari ID05 kumpulan 3. Artikel yang kami pilih untuk kami ulas bertajuk Media Sosial dan Terorisme, Partisipasi dalam kalangan pelajar industri pengajian tinggi di Malaysia. Seperti yang digambarkan oleh Elon Musk dan juga Craig Hamilton, sosial media boleh menjadi satu saluran positif jika digunakan sebaiknya, tetapi ia juga boleh membawa keburukan jika digunakan secara salah. Artikel yang kami pilih membincangkan kesan penyebaran kandungan berkaitan terorisme di platform digital terhadap pemikiran dan tindakan yang boleh meningkatkan kes-kes keganasan sama ada dalam bentuk fizikal ataupun serangan ideologi. Hal ini disebabkan oleh kemampuan kandungan di sosial media untuk membentuk pengaruh, pemikiran, propaganda dan juga ideologi yang tidak benar terutamanya di kalangan remaja. Sebelum kita pergi lebih mendalam, marilah kita mengenal apa itu media sosial. Media sosial ialah platform digital yang membolehkan pengguna berinteraksi, berkongsi kandungan dan berhubung secara atas talian. Melalui media sosial, pengguna dapat mencipta profil peribadi, menghantar teks, gambar, video serta menyertai pelbagai komuniti dalam talian. Contohnya, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram dan juga TikTok. Media sosial memainkan peranan penting dalam komunikasi global dan pertukaran informasi. Kita dari awal ni, secara purata, rakyat Malaysia meluangkan masa selama 3 jam sehari di media sosial sekaligus meletakkan negara ini antara 10 tertinggi di dunia. Ini menunjukkan produktiviti harian rakyat Malaysia mungkin berkurang jika terlalu obses dengan media sosial. Seterusnya ialah terorisme atau fahaman keganasan merujuk kepada tindakan atau perilaku yang menyebabkan kecederaan, penderitaan atau kemudaratan fizikal atau emosi kepada individu atau kumpulan. Ini melibatkan penggunaan kuasa secara berlebihan atau ancaman untuk mencapai matlamat tertentu. Keganasan boleh berlaku dalam pelbagai bentuk, termasuk fizikal, verbal atau psikologik. Ia sering menimbulkan impak negatif yang mendalam terhadap mangsa dan juga masyarakat secara keseluruhannya. Baiklah, seterusnya kaitan antara fahaman keganasan dan media sosial. Ini merujuk kepada penyebaran atau penulisan kandungan yang bersifat ganas, kejam atau merugikan di platform media sosial. Ini termasuk ancaman, gangguan, diskriminasi atau penyebaran konten yang mengandungi kekerasan fizikal ataupun psikologi. Beberapa bentuk keganasan dalam media sosial menyebabkan penggunaan kata-kata atau tindakan yang merendahkan martabat individu tertentu, menyebabkan rasa takut di kalangan pengguna media sosial. Kegiatan ini melibatkan perilaku cyberbullying, penyebaran propaganda yang akan merosakkan reputasi seseorang, atau bahkan penggunaan platform sosial media mungkin digunakan untuk merancang atau mempromosikan tindakan kekerasan di dunia nyata. Beralih pula kepada objektif dalam kajian ini ialah yang pertama, mengenal pasti faktor-faktor atau sejarah perkembangan yang mendorong keterlibatan pelajar dalam aktiviti terorisme. Yang kedua, mengenal pasti pendorong isu terorisme dan ekstremis mudah meracuni pengguna media sosial. Dan yang ketiga, memberikan pandangan terhadap potensi penyelesaian dalam masalah keganasan media sosial. Kita akan lihat kepada fakta dan pembentangan kajian. Berdasarkan artikel, Malaysia merupakan antara 5 negara teratas yang mempunyai pengguna media sosial tertinggi di dunia dan juga di Asia Tenggara. Secara puratanya, rakyat Malaysia menggunakan 8 jenis platform media sosial dan memperuntukkan sekurang-kurangnya 8 jam dan 6 minit sehari untuk menggunakan media sosial dan juga internet. Menurut pakar-pakar dalam bidang IT, penggunaan internet dan media sosial meningkat secara tekal sejak COVID-19 mula melanda dunia. Kita lihat pula kepada kesan positif penggunaan media sosial. Yang pertama, dalam bidang pendidikan, banyak tugasan yang perlu diselesaikan oleh para pelajar seperti poster dan juga video penerangan dan ianya perlu dikongsikan di media sosial mereka. Hal ini secara tak langsung dapat meningkatkan kemahiran dalam menggunakan teknologi. Yang kedua, dalam bidang perniagaan, tak kira sama ada kecil ataupun besar, kebanyakan ahli perniagaan pasti menggunakan Instagram dan juga TikTok untuk menjual produk mereka. Mereka akan lakukan live dan mempromosikan produk-produk mereka kepada para pembeli. Hal ini merupakan satu kemudahan kepada para pembeli kerana mereka boleh dapatkan produk yang mereka inginkan tanpa perlu keluar ke pusat beli belah dengan harga yang jauh lebih murah. Dalam bidang pengurusan dan pentadbiran, kebanyakan kerja seperti perbincangan dapat dijalankan secara atas talian melalui Google Meet, Zoom ataupun Webex dan ianya sangat memudahkan. Seterusnya, kita akan lihat kepada
Faktor mengapa media sosial dijadikan platform penyebaran isu terorisme. Yang pertama adalah ketersediaan media sosial. Media sosial mempunyai kemampuan untuk menyampaikan maklumat dan berita tanpa had. Hal ini memberi kemudahan kepada para pengganas untuk menyampaikan idea terorisme mereka dan lebih mudah untuk mereka berkomunikasi bersama dengan pengikut serta aktiviti yang mereka lakukan akan lebih mudah untuk diatur. Yang kedua adalah serangan psikologi yang kuat. Apabila banyak perhatian yang diberikan oleh media kepada isu terorisme, sudah tentu akan meningkatkan rasa takut dalam diri kita sebagai penonton. Namun, terdapat kajian yang telah membuktikan bahawa keterlibatan dengan internet tidak cukup untuk merekrut ahli baru dalam mana-mana kumpulan pengganas. Oleh itu, pembacaan ilmiah dari pihak kita adalah sangat penting sebagai cara-cara untuk menghindarkan diri daripada terjebak atau terlibat dengan mana-mana kumpulan pengganas. Yang ketiga adalah platform penyebaran terbuka. Media sosial mempunyai akses ke mana-mana tempat, organisasi, malah sehingga mendapatkan maklumat rahsia. Twitter merupakan salah satu contoh platform penyebaran terbuka di mana kita boleh membuat ciapan berbentuk emosi terhadap apa-apa sahaja perkara. Sebagai contoh, pengeboman di Manchester mempunyai sehingga 3 juta ciapan daripada seluruh penduduk di dunia. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan beberapa isu semasa yang saya dapati daripada laman web. Contohnya ialah daripada laman web berita harian online yang bertajuk Pensyarah Merekrut Pelajar dan juga daripada portal Malaysia Kini iaitu 7 lelaki disyaki terlibat aktiviti keganasan. Seterusnya, saya juga akan bercakap mengenai isu semasa yang didapati dalam artikel sendiri. Yang pertama ialah pendedahan hubungan cinta yang menjurus kepada penipuan keahlian kumpulan terorisme. Dan yang kedua adalah penipuan terhadap golongan mualaf dalam merekrut ahli baharu oleh kumpulan ekstremis. Baiklah, sekarang saya akan mendiskusi dengan para penonton mengenai ciapan berita yang kami petik dari berita harian online. Pada 27 Februari 2018, pihak berkuasa berjaya menahan beberapa orang penuntut universiti di mana dalam mereka ada yang terlibat dengan kegiatan terorisme Daesh. Polis menahan 12 pelajar institusi pendidikan tinggi IPT. Selain itu, 4 lagi pelajar IPT termasuk seorang wanita pelajar jurusan perubatan dikesan masih berada di Syria bagi membantu kumpulan pengganas Daesh. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Counter Terrorism Cawangan Khas Bukit Aman, Datuk Ayub Khan Maidin Piche berkata, daripada 12 yang ditahan itu, 3 pelajar dari 3 universiti awam manakala selebihnya daripada IPTS. Beliau juga berkata, pihaknya masih lagi mengesan aktiviti beberapa pensyarah IPT yang cuba mempromosikan ideologi Salafi Jihadi yang menjadi pegangan kumpulan pengganas Daesh dalam kalangan pelajar mereka. Katanya, pensyarah berkenaan turut mempertikaikan ketetapan Majlis Fatwa yang berhubung dengan ideologi Salafi Jihadi tersendiri yang dikeluarkan pada tahun 2014. Beliau berkata kumpulan terbabit tidak hanya berjuang dalam kalangan mereka, namun juga mempengaruhi orang ramai di luar kampus supaya bersimpati dengan fahaman mereka yang menyeleweng itu. Seterusnya, berita yang kami petik daripada portal Malaysia Kini mengenai 7 lelaki termasuk 4 warga asing yang disyaki terlibat dengan aktiviti keganasan ditahan di beberapa lokasi dalam negara pada 3 November hingga 16 Disember 2016. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar waktu itu berkata kesemua mereka yang berusia antara 20 hingga 35 tahun itu ditahan oleh bahagian counter terorisme cawangan khas dalam operasi di sekitar Johor, Sabah, Melaka dan Selangor. Warga asing yang ditahan termasuk 2 pelajar di Universiti Antarabangsa Al-Madinah Shah Alam dan seorang operator kilang di Johor
Tan Sri Khalid juga berkata 2 pelajar berkenaan ditahan bersama seorang lagi suspek di sekitar Selangor pada 3 November 2016 manakala operator kilang warga asing berusia 26 tahun ketika itu ditahan di Johor pada 8 Disember 2016. Beliau berkata, siasatan mendapati salah seorang dari pelajar berkenaan pernah disiasat oleh pihak berkuasa asing kerana terlibat dalam kumpulan militan Daesh. Pelajar itu juga disyaki terlibat dalam percubaan mendapatkan maklumat-maklumat sensitif mengenai aspek keselamatan di sebuah sekolah antarabangsa di ibu negara manakala seorang lagi pelajar disyaki bersubahat dengannya. Pemeriksaan mendapati seorang lagi suspek pernah ditahan di Timur Tengah pada tahun 2010 kerana disyaki menganggotai kumpulan pengganas Al-Qaeda. Ketiga-tiga suspek yang ditahan di Selangor itu telah diusir pulang ke negara asal pada 22 dan 23 November 2016. Beliau berkata operator kilang itu pula ditahan kerana disyaki merancang untuk menyeludup senjata api ke Poso, Indonesia serta menyusup masuk ke Myanmar bagi melancarkan serangan. Selain itu, Tan Sri Khalid juga berkata 3 lagi lelaki rakyat tempatan yang ditahan termasuk seorang lelaki berusia 24 tahun yang ditahan di Melaka pada 26 November 2016 kerana disyaki anggota kumpulan pengganas Daesh. Menurut artikel yang telah kami baca dan fahami, terdapat beberapa kes melibatkan terorisme dalam kalangan pelajar IPT. Contohnya pendedahan hubungan cinta yang menjurus kepada penipuan keahlian kumpulan terorisme tersebut. Hubungan cinta yang berdasarkan kepada penipuan keahlian dan keterlibatan dalam kelompok terorisme ternyata sangat merugikan dan berbahaya. Sangat penting untuk diingat bahawa kes-kes yang melibatkan hubungan cinta yang mengarah kepada penipuan untuk kepentingan kumpulan terorisme jarang terjadi. Tetapi, ada beberapa kes di seluruh dunia maupun di Malaysia sendiri kadangkala mencuba untuk memanfaatkan hubungan cinta masing-masing untuk merekrut atau memanfaatkan pasangannya dalam mencapai tujuan asal mereka. Mereka juga boleh menggunakan taktik manipulasi, emosi mangsa, penipuan atau paksaan untuk melibatkan mangsa mereka dalam kegiatan terlarang sama ada tanpa pengetahuan maupun dengan persetujuan mereka sendiri. Seterusnya ialah penipuan terhadap golongan mu'alaf dalam merekrut ahli baru oleh kumpulan yang ekstremis. Kegiatan penipuan dengan aktiviti merekrut ahli baru dari golongan mu'alaf oleh kelompok ekstremis atau teroris juga merupakan masalah besar. Penting untuk diingat bahawa sebahagian besar mu'alaf adalah orang yang masih lagi baru dalam mencari pemahaman agama yang tepat. Meskipun demikian, tindakan penipuan yang dilakukan oleh sekelompok ekstremis harus dikenal pasti dan dihapuskan demi keselamatan akidah dan juga individu terbabit. Untuk menangani isu yang telah dibincangkan, menurut artikel yang dirujuk ialah dengan membina kerjasama erat antara Universiti dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Ini dapat dicapai melalui pelaksanaan penilaian berkala terhadap kaki tangan dan pelajar yang dicurigai terlibat atau cenderung dalam aktiviti kumpulan pengganas. Pihak kami Subulat Suara bersetuju dengan cadangan ini kerana melalui kerjasama dua pihak ini, keselamatan di universiti dapat dipertingkatkan daripada ancaman kumpulan pengganas. Kumpulan pengganas sering menggunakan institusi pendidikan sebagai medium untuk merekrut anggota baharu. Dengan membina kerjasama yang kukuh antara universiti dan PDRM, pihak polis dapat melakukan pemantauan yang lebih berkesan terhadap aktiviti pelajar dengan mengesan tanda-tanda awal potensi keterlibatan dalam aktiviti pengganasan. Yang kedua adalah penting untuk mengembangkan sistem pelaporan dan pengaduan yang akan memudahkan pelajar dan kaki tangan melaporkan sebarang aktiviti atau tingkah laku yang mencurigakan berkaitan dengan terorisme. Pemantauan dalam talian dapat dilakukan melalui penubuhan unit atau jawatan kuasa khas yang berperanan dalam menjaga keselamatan kampus dari ancaman terorisme. Langkah ini akan memudahkan proses pengenalpastian dan pengurusan pelajar yang terlibat dengan lebih teratur dan sistematik.
Kami percaya bahawa dengan tindakan ini, masalah ini tidak hanya membebankan sepenuhnya kepada pihak PDRM dalam proses mengenal pasti pelajar yang terlibat dalam aktiviti terorisme. Langkah berikutnya dalam menangani isu yang telah dibincangkan dalam artikel adalah melalui inisiatif universiti untuk menyusun majlis ilmu dan pengajian yang dikawal ketat serta menilai dengan teliti kandungan dan kredibiliti tenaga pengajarnya sebelum disampaikan kepada mahasiswa. Kami juga bersetuju dengan langkah ini. Hal ini kerana tindakan ini diambil untuk menghalang penyebaran ideologi keganasan terorisme di kalangan pelajar. Proses penapisan terhadap bahan pengajaran dan tenaga pengajar diharapkan dapat mencegah mahasiswa universiti dari terdedah kepada pemikiran yang dapat merosakkan nilai-nilai agama, bangsa dan negara. Implikasi positif dari langkah ini adalah menjamin penyelenggaraan pendidikan yang selamat dan berkualiti untuk mahasiswa-mahasiswa di universiti. Langkah yang keempat adalah dengan membuat penilaian terhadap kandungan bahan pengajaran yang dapat dilakukan melalui panel pakar yang terdiri daripada ahli akademik, cendekiawan agama dan pakar dalam bidang terorisme. Mereka bertanggungjawab untuk menilai dan menganalisis kesesuaian setiap bahan pengajaran. Selain itu, sebelum menerima seseorang sebagai tenaga pengajar di universiti, calon tersebut diwajibkan menjalani proses penilaian yang ketat untuk memastikan bahawa mereka tidak mendukung atau menyebarkan ideologi terorisme. Latar belakang akademik menjadi faktor kritis dan pandangan mereka harus diberikan penekanan yang serius sebelum memilih calon sebagai tenaga pengajar di universiti. Seterusnya, artikel ini mengusulkan pelaksanaan perlimbatan umum melalui pelaksanaan kempen kesedaran yang melibatkan pelbagai pihak termasuklah pihak kerajaan, pihak media massa, institusi pendidikan dan sejumlah pihak yang lain. Dalam konteks ini, kerajaan dapat memberikan sokongan kepada inisiatif kesedaran dan pendidikan dengan menjadikan dana dan bantuan dari peruntukan kerajaan. Kempen ini juga seharusnya dijalankan melalui institusi pendidikan seperti sekolah untuk meningkatkan kesedaran terhadap bahayanya terorisme sejak dari peringkat awal perkembangan kanak-kanak. Melalui pelibatan di peringkat sekolah, kesedaran terhadap isu-isu terorisme dapat ditanamkan sejak dini, membolehkan anak-anak mendapatkan pemahaman yang kukuh dan holistik terhadap isu-isu ini. Apabila pelajar sudah mempunyai asas pendidikan dan pemahaman yang mencukupi tentang isu-isu sensitif ini, mereka akan lebih mampu membezakan antara perbuatan yang positif dan negatif ketika mereka dewasa nanti. Kempen kesedaran ini seharusnya melibatkan masyarakat secara menyeluruh, membimbing mereka tentang bahayanya terorisme, tanda-tanda radikalisasi dan langkah-langkah yang perlu diambil jika mereka mengenali individu yang terlibat dalam isu-isu tersebut. Media juga memainkan peranan yang penting dalam menyokong usaha ini dengan memberikan liputan yang terperinci dan berimbang terhadap perkara-perkara ini. Pihak media massa berperanan penting kerana mahasiswa pada masa kini merupakan generasi muda yang aktif menggunakan teknologi dan mendapatkan maklumat utama mereka melalui media. Oleh itu, media mempunyai tanggungjawab yang besar dalam menyampaikan kesedaran kepada mahasiswa universiti mengenai isu-isu terorisme dan radikalisme. Dengan menjadikan liputan yang informatif dan mendalam, media dapat membantu membentuk pandangan mahasiswa dan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai isu-isu sensitif ini. Apa yang saya dapat simpulkan mengenai kajian artikel ini, yang pertama, betapa pentingnya media sosial dalam penyebaran aktiviti ekstrim dan juga keganasan. Artikel ini menyoroti peranan penting media sosial dalam menyebarkan aktiviti ekstrim dan juga keganasan. Seterusnya, perkembangan komunikasi tidak datang tanpa risiko. Dan akhir sekali, pentingnya tindakan pencegahan dan langkah-langkah keselamatan untuk mengatasi penyalahgunaan media sosial dalam menyokong aktiviti keganasan. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.